dari PPT pekan. Ada sedikit perkongsian daripada saya dengan rakan-rakan guru berkenaan dengan bagaimana kita nak mengisi laporan PDPR, laporan guru ya, bagi laporan bagi JPN Pahang ya. Okey, jadi saya teruskan. Jadi sebenarnya saya sendiri untuk daerah pekan ada beberapa link yang saya pernah kongsikan dengan rakan-rakan guru melalui PGB, GPK1 ataupun juga ICT. Salah seorang tu lah cikgu akan dapat ya. Jadinya saya tunjukkan salah satunya okey. Saya pernah kongsikan link ni dengan cikgu ya. Cikgu boleh guna link ni untuk terus pergi kepada laporan PDPR ya, ataupun bit.ly PDPR JPMP ya. Okey. Jadi sekiranya cikgu guna yang bit.ly tadi tu, jadi cikgu akan dapat paparan yang ni. Kenapa saya sengaja tunjuk paparan yang ni? Sebab saya nak memperkenalkan apa yang ada di dashboard. Okey, so ni dashboard kita. Saya harap cikgu boleh explore nanti ya. Kemudian untuk laporan PDPR guru, cikgu klik peranan cikgu selaku guru. Okey, ini paparan setelah cikgu pilih sebagai guru. Pilih daerah yang cikgu berada sekarang mengajar di daerah pekan. Okey, so ni paparan di komputer ya, paparan di komputer bagi laporan PDPR guru. Okey, di telefon lebih kurang macam ni juga cikgu ya. Tapi saya telefon ya cikgu ya. Sebelum cikgu mengisi, nasihat saya semak dahulu dekat sini IT yang digunakan untuk mengelakkan cikgu menggunakan IT orang lain untuk membuat laporan ya. Pastikan IT delima guru sendiri. Sekiranya bukan, switch account ya, switch account. Pilih ID cikgu sendiri dan kemudian teruskan ya. Jadi sini daerah pekan, kita klik next. Okey, sebelum tu kalau perasan cikgu dekat sini ada page 9 of 33. Kalau sebelum ni tadi ya, 1 of 33. Kita klik next. Page 9 of 33 dah langkau cikgu ya. Jadi sebab kenapa saya bagi tahu benda ni, sebab ada saya terima aduan yang mereka terpaksa mengisi 33 muka surat. Jadi sebenarnya cikgu 33 tu ada di sini cikgu. Jadi cikgu tak mengisi pun sampai 33 muka surat. Ya, cikgu klik dulu cikgu sampai habis, insya-Allah tak sampai 33 muka surat. Kemudian pilih sekolah yang cikgu berada sekarang, kononnya SK Indonesia Bandar. Dan klik next. Okey, peringkat rendah. Okey, next. Okey, darjah berapa yang cikgu mengajar? Kononnya kelas darjah tahun 3. Klik next. Okey, mata pelajaran yang cikgu ajar apa dia? Okey, kita ada pilihan mata pelajaran di sini. Sekiranya pilihan mata pelajaran cikgu tiada di sini, maka cikgu klik ada dan type di sini. Ya, sekiranya ada, pilih mata pelajaran tersebut. Okey, next. Okey. Ini ialah item baru cikgu ya. Kita ada item baru iaitu standard kandungan. Yang mana untuk item baru ni kita ada 2 soalan. Soalan pertama dan soalan kedua. Okey, bagaimana nak mengisi item ni? Okey, cikgu kena ada di SKP bersama dengan cikgu. Jadi gambar yang ada di sini ialah salah satu muka surat yang di dalam DSKP. Dan setiap halaman bagi setiap rujukan cikgu tu ada nombor standard kandungannya. Nombor standard kandungan ni yang kita nak isi di sini. Ya. Yang cikgu mengajar pada PDPR tu, standard kandungan tu yang mana? Yang ni cikgu akan type di sini. Tak perlu type yang perkataan ni, tak perlu cikgu. Cuma nombor ni kita nak.
Okey, apa jadi sekiranya cikgu mengajar mata pelajaran yang tiada di SKP? Misalnya PKI bagi sekolah menengah bermula dari tingkatan 2 hingga tingkatan 5, yang mana hanya melibatkan kemahiran. Untuk yang tu, cikgu type sebagai kosong. Kat sini ada, jika subjek tiada SK, sila letakkan kosong. Begitu juga dengan tingkatan 6, macam mana? Pun sama, sila type kosong kerana memang tiada di SKP untuk tingkatan 6. Okey, sekiranya cikgu mengajar lebih daripada satu standard kandungan pada sesi tersebut, jadi masukkan lagi satu standard kandungan yang cikgu sentuh juga dalam PDPR pada hari tersebut. Kalau cikgu mengajar lebih dari itulah, 2 lah kononnya standard kandungan pada hari tersebut. Kalau satu cukup satu, kalau tak ada yang kedua tinggalkan saja soalan ni, ya. Jadi untuk yang ni saya tak semak dah untuk TMK tadi, ya. Saya berdasarkan kat situ, saya letak juga 7.1. Saya teruskan next. Tadi 9 of 33, tengok sekarang ni berapa pula? 26 of 33. Okey, kita teruskan. Nama kelas apa? Okey, kononnya kelas, pastikan capital letters huruf besar je, ya, tanpa tanda koma. Okey, kononnya kelas bijak. Tarikh laporan dilakukan kononnya hari ini 14 hari bulan 6. Masa mula PDPR kononnya 9 pagi tadi. Tempoh masa pelaksanaan PDPR kononnya kurang 1 jam. Pendekatan PDPR yang digunakan sama ada dalam talian, luar talian atau gabungan. Pilihan daripada 3 ni nanti menentukan soalan yang cikgu akan terima selepas ini. Ya, sebab dia akan memfokuskan, sekiranya cikgu kata cikgu memilih dalam talian, maka soalan selepas ini menjurus kepada dalam talian. Begitu jugalah kalau untuk luar talian dan juga gabungan. Saya memilih gabungan. Ya, saya pilih gabungan sebab dia akan jadi soalan terbanyak, dan untuk membuktikan dekat sini tak sampai pun 33 muka surat. Ya, sebelum tu sini pun ada penerangan juga cikgu, ya, berkenaan dengan PDPR secara talian tu tentang apa. Ya, terdapatnya capaian internet, ya, dan mesti real time. Ni 2 perkara, 2 item yang dua kata kunci yang cikgu kena jelas. Ya, sekiranya cikgu nak mengatakan PDPR cikgu secara dalam talian, capaian internet dan juga real time. Ya, luar talian tanpa capaian internet. Capaian internet mungkin ada, cuma macam sesekali-sekali, maksudnya tak tetap. Jadinya kalau cikgu nak melaksanakan secara online tu agak sukar. Misalnya kata cikgu nak melaksanakan online tak mampu, jadi cikgu buat secara WhatsApp. Okey, cikgu kata cikgu pelajar respon WhatsApp pada waktu tersebut untuk kelas cikgu, tapi kelas-kelas orang lain tak pasti lagi. Jadi kita tak dapat nak mengatakan WhatsApp tu sebagai online. Ya, dia mesti bila kata online, capaian internet real time. Dia tak boleh salah satu, mesti dua-dua tu kena ada, capaian internet dan real time. Ya, okey. Saya pilih gabungan, saya klik next. Okey, pendekatan PDPR gabungan. Bilangan murid mengikut PDPR dalam talian. Kemudian saya ada sekelas dalam 25 orang. Jadi untuk kelas online yang mengikuti kelas saya katakan sebagai 17 orang mengikuti kelas saya. Ya, sekiranya tak ada, saya akan letakkan kosong. Tapi saya kata ada. Okey. Ya, ada sebab memang mereka online pada dengan saya pada waktu tersebut. Okey, saya teruskan soalan seterusnya. Bilangan yang mengikuti secara offline, luar talian. Ya, berapa orang? Jadi saya kira pelajar saya semua mengikuti, sebab pelajar yang tak dapat mengikuti online pun mereka telah saya bekalkan dengan modul. Modul berdasarkan kepada yang telah ditetapkan lah. Ya, ciri-ciri modul yang ada kita boleh rujuk di sini. Minta maaf, rujuk di site tadi, ya. Di site ni kita ada sebenarnya cikgu. Contoh modul PDPR untuk SK dan SM. Jadi pelajar saya tadi dah dapat modul. Jadi walaupun dia tak dapat ikut online, mereka menggunakan modul saya. Jadi dia mengikuti secara offline. Sekiranya mereka ada persoalan
pada waktu jadual yang dihaskan untuk PDPR tersebut, mereka bersoal jawab dengan saya melalui WhatsApp. So jadi offline 8 orang. Bagaimana pula sekiranya mereka WhatsApp saya atau Telegram saya selepas waktu kelas PDPR tersebut, pun dikira sebagai offline. Saya teruskan. Bilangan murid yang tidak mengikuti PDPR pendekatan gabungan, saya kata tadi semua pelajar saya mengikuti, jadi kosong. Semua mengikuti. Sebab yang tak dapat ikut secara online pun mereka dah terima modul, sama ada secara fizikal ataupun secara online. Online maksudnya saya dah letak awal-awal, ni cadangan saya juga untuk rakan-rakan guru, saya dah letak awal-awal saya punya modul di Google Classroom. Jadi kepada pelajar yang tak dapat akses secara fizikal modul saya, mereka boleh ambil, cetak ataupun buat secara maya, ya. Buat secara maya daripada Google Classroom. Kita boleh dapatkan daripada Google Classroom. Senang kata kita parking bahan kita di situ. Okey, seterusnya itu juga membantu juga cikgu ya. Jadi bilangan pelajar yang mengikuti untuk kelas cikgu tu kita boleh kata sebagai 100% mengikuti je. Sebab cikgu dah menyampaikan bahan kepada pelajar-pelajar. Okey, seterusnya dia tanya PDPR secara dalam tarian menggunakan platform selain D5. Pendekatan gabungan. Menggunakan selain dari D5, pendekatan gabungan. Macam saya menggunakan D5, Google Classroom tadi Jadi saya menjawab tidak lah, sebab saya memang gunakan D5. Okey. Kaedah PDPR yang digunakan secara dalam talian bagi pendekatan gabungan. Okey. Sini sebagai contoh saja. So saya pilih pendekatan secara modul. Okey, untuk secara luar talian pun saya pilih secara modul, menggunakan modul. Okey. Kemudian next. Okey, pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah. Okey, kaedah pentaksiran bilik darjah dijalankan semasa sesi PDPR. Disebabkan sewaktu online, saya boleh real time dengan pelajar. Jadi saya menggunakan kaedah gabungan pada waktu tersebut. Ya, saya menggunakan kaedah gabungan melibatkan pemerhatian, ya, ada ujian ada sesi lisan bersama pelajar saya, ya. Kemudian pentaksiran bilik darjah, PBD direkodkan setelah selesai PDPR. Ya, sekejap kita dah menjalankan, cikgu ya. Jadi pastikan cikgu rekod PBD yang telah cikgu laksanakan. Next. Okey, berapakah sesi PDPR anda pada hari ini? Okey, cikgu baca yang bawah ni ya. Soalan ini hanya perlu dijawab sekali sahaja sehari berdasarkan jadual waktu PDPR anda. Maksudnya, sekiranya cikgu ada 3 PDPR pada hari tersebut, ya, maksudnya cikgu ada 3 laporan, ya. Tetapi untuk soalan ini, cikgu tidak perlu jawab di ketiga-tiga laporan. Jawab cuma di 1 laporan sahaja. Daripada 3 tu, 1 laporan sahaja cikgu jawab yang ini. Lagi 2 laporan tak perlu jawab soalan ni, ya. Jadi saya kata saya ada 1 sesi. Jadi seterusnya cikgu klik pengesahan dan klik button submit. Ya, setelah selesai. Jadi kalau cikgu perasan daripada satu page saya ambil soalan yang terbanyak, itu gabungan tadi. Sebenarnya tak sampai pun 33 muka surat yang cikgu perlu isi untuk Google Form ni. Jadi sekira itu sahaja daripada saya. Sekiranya cikgu ada masalah boleh berhubung dengan saya selaku pegawai meja PDPR Daerah Pekan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.